Salam sejahtera. Hari ini kita akan mengupas teknik-teknik untuk menjawab soalan kertas 1 SPM Bahasa Malaysia, iaitu karangan berdasarkan bahan ransangan. 30 markah akan diperuntukkan untuk soalan tersebut. Anda semua perlu menulis sebuah karangan yang merangkumi antara 200 hingga 250 patah perkataan berdasarkan bahan ransangan yang diberikan. Antara contoh bahan ransangan adalah foto, jadual, petikan dan sebagainya. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 45 minit. Apakah rahsia untuk menulis karangan berdasarkan bahan ransangan? 3 huruf. Rahsia sebenar menulis karangan berdasarkan bahan ransangan ialah TKF. Kalau anda semua nak tahu, aplikasi teknik TKF dapat mengelakkan anda daripada menulis karangan yang terpesong. Anda nak tahu apa yang dimaksudkan dengan TKF? Mari kita. T adalah tema atau tugasan, iaitu rangsangan yang menjadi intipati atau isi karangan. K adalah kata kunci karangan yang boleh dikenal pasti daripada arahan soalan. Contohnya, sebab-sebab, langkah-langkah, akibat dan sebagainya. F pula adalah format penulisan. Dalam konteks soalan bahagian ini, format biasanya merujuk kepada jumlah patah perkataan yang dikehendaki, iaitu 200 hingga 250 patah perkataan. Dan anda perlu menulis jawapan dalam bentuk karangan. Untuk pemahaman lanjut, mari kita buat latihan. Latihan 1. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara memelihara bangunan bersejarah di negara kita. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Mari kita kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tugas atau tema bangunan bersejarah. Kata kunci soalan ataupun isu, cara-cara memelihara bangunan bersejarah. Format karangan umum 200 hingga 250 patah perkataan. Kerangka karangan, pendahuluan, isi dan penutup. Selepas mengenal pasti TKF, kita perlu membuat rangka karangan. Barulah senang untuk kita mengembangkan isinya. Karangan mestilah ada pendahuluan, isi dan penutup. Mari kita tengok contoh rangka karangan berdasarkan soalan yang diberikan. Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad. Banyak meninggalkan monumen-monumen bersejarah. Isi, mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan. Dijadikan sebagai pusat pelancongan. Dijadikan sebagai permis perkhidmatan atau perniagaan. Penutup, usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Pendahuluan karangan yang baik penting untuk menarik perhatian pemeriksa. Ini contoh pendahuluan karangan yang baik. Pendahuluan, Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad. Banyak meninggalkan monumen-monumen bersejarah. Negara kita Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad dan kita dapat menyaksikan pelbagai episod suka duka pejuang-pejuang bangsa di tanah air tercinta. Mereka berusaha untuk membebaskan Ibu Pertiwi ini daripada cengkaman musuh. Mereka sanggup berputih tulang asalkan jangan berputih mata. Implikasinya, pelbagai monumen bersejarah ditinggalkan untuk tatapan generasi kini, khususnya kepada generasi pasca merdeka. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan demi memelihara bangunan bersejarah daripada terus dimama usia dan lenyap daripada pandangan mata. Jangan lupa gunakan rangkai kata menarik untuk memantapkan lagi karangan anda. Barulah cemerlang karangan kita. Bagi mendapatkan markah yang cemerlang, anda perlu mengemukakan 3 hingga 4 isi. Baca soalan dengan teliti. Jangan terpesong daripada tugasan yang diberikan. Mari kita tengok contoh perenggan isi pertama yang baik berdasarkan rangka karangan. Isi pertama, mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan.
Antara inisiatif yang perlu dilakukan untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah ialah mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan. Melalui kaedah ini, sesebuah bangunan bersejarah itu dapat dipertahankan daripada terus dikorbankan oleh arus pembangunan yang semakin menghakis elemen-elemen tradisional. Di samping itu, jika bangunan bersejarah dijadikan khazanah negara, lebih banyak peruntukan daripada pihak kerajaan dapat disalurkan bagi melaksanakan pelbagai usaha memelihara bangunan tersebut. Seterusnya, mari kita lihat perenggan isi kedua. Isi kedua dijadikan sebagai pusat pelancongan. Selain itu, bangunan atau monumen bersejarah juga perlu dijadikan sebagai pusat pelancongan. Usaha ini dapat dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri ataupun dengan bantuan pihak swasta. Jika usaha seia sekata dan sederak melangkah ini dapat dilaksanakan, bangunan bersejarah akan dapat dipelihara dan dipulihara. Di samping itu, strategi serampang dua mata ini bukan sahaja dapat menjana pendapatan pihak berkuasa, tapi dapat juga menambah sumber pendapatan penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi bangunan bersejarah. Jangan lupa penanda wacana untuk kesinambungan ayat dan gunakan kosakata meluas dan rangkai kata yang menarik untuk menambat hati pemeriksa kertas. Perenggan isi ini memang terbaik. Setiap fakta mesti disertakan dengan huraian dan contoh. Kita ke perenggan isi ketiga. Isi 3 dijadikan sebagai premis perkhidmatan atau perniagaan. Di samping itu, bangunan bersejarah boleh dijadikan sebagai premis perkhidmatan atau perniagaan. Terdapat di setengah tempat bangunan bersejarah dibaiki dan dijadikan sebagai premis seperti pejabat pos, balai polis, bank komersial, pejabat kerajaan dan sebagainya. Impaknya, kos penyelenggaraan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung dapat menarik orang ramai untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Keadaan sebegini dapat melonjakkan sektor ekonomi di kawasan setempat. Hasil keuntungannya dapat digunakan untuk membaik pulih bangunan bersejarah tersebut agar warisan sejarah itu tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Barulah boleh buat penutup. Usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Permulaan sesebuah penutup karangan mesti dimulai dengan penanda wacana yang menyatakan kesimpulan. Contohnya seperti secara tuntasnya, kesimpulannya dan sebagainya. Secara tuntasnya, usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif dan berterusan, sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Namun demikian, rakyat juga harus sama-sama berganding bahu bagi aur dengan tebing untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah kerana sejarah sesebuah negara adalah milik bersama semua pihak. Ingat ya, karangan yang cemerlang mesti mempunyai penanda wacana, kosakata menarik dan meluas serta idea yang relevan dan matang. Mari kita lihat contoh karangan yang lengkap. Teruskan berusaha. Selamat maju jaya. Hai, salam sejahtera. Hari ini kita akan mengupas satu lagi topik penting iaitu karangan umum. Karangan umum terkandung dalam bahagian B kertas 1 Bahasa Malaysia dan markah yang diperuntukkan ialah 100 markah. Hah? Banyak kan? Rugilah kalau anda tidak mendapat markah yang tinggi. Ingat lagi dengan teknik TKF yang kita belajar dalam topik karangan berdasarkan bahan rangsangan? Jangan lupa aplikasikan teknik itu setiap kali anda menulis karangan kerana teknik ini boleh mengelakkan anda menulis karangan yang terpesong.
I ialah tema atau tugasan, iaitu rangsangan yang menjadi intipati atau isi karangan. K ialah kata kunci karangan yang boleh dikenal pasti daripada arahan soalan. Contohnya, sebab-sebab, langkah-langkah, akibat dan sebagainya. F pula ialah format penulisan. Karangan yang cemerlang biasanya mempunyai 7 perenggan termasuk pendahuluan dan penutup. Kemukakan sekurang-kurangnya 3 isi dan huraikan dengan lengkap dan sempurna. Kalau lebih, lagi bagus. Barulah mantap. Cikgu ada satu lagi rahsia karangan yang meletup. Gunakan teknik FHC. FHC ialah fakta, huraian dan contoh yang membantu anda menulis karangan yang baik. Setiap isi atau fakta yang anda kemukakan mesti disokong dengan huraian dan contoh. Kita jangan buang masa lagi. Mari kita buat latihan. Hari ini kita fokus kepada karangan jenis pendapat atau perbincangan. Sebelum menulis karangan tu, kenalah pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tema atau tugasan, penggunaan kad kredit. Kata kunci, implikasi. Dalam aspek implikasi, kita boleh menulis implikasi negatif atau implikasi positif atau menggabungkan implikasi negatif dan implikasi positif. Format, karangan umum. Setelah mengenal pasti TKF, barulah kita tahu kehendak soalan tersebut. Tetapi sebelum mula menulis karangan, pastikan kita buat rangka karangan terlebih dahulu. Jom kita tengok rangka karangan yang dicadangkan. Pendahuluan. Selaras dengan kemajuan Malaysia, pelbagai kemudahan telah disediakan. Antaranya, penggunaan kad kredit. Namun, penggunaan kad kredit juga mendatangkan pelbagai implikasi negatif dan implikasi positif. Cadangan isi. Penggunaan kad kredit juga boleh menyebabkan seseorang itu bersikap boros semasa berbelanja. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menyebabkan seseorang itu terlibat dalam isu berhutang. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menimbulkan isu-isu lain dalam masyarakat seperti isu berhutang dengan cuti haram. Pengguna tidak perlu membawa duit tunai. Pengguna dapat menggunakan kad kredit semasa kecemasan. Penutupan. Secara tuntasnya, setiap individu khususnya pemilik-pemilik kad kredit haruslah menggunakan kad kredit dengan bijak supaya kehidupan seharian tidak dibebani hutang. Pernah dengar ayat cinta pandang pertama? Kalau nak pemeriksa jatuh cinta pandang pertama dengan karangan anda, pendahuluan mestilah cemerlang. Jom kita tengok contoh pendahuluan yang baik. Kita lihat idea berkenaan pendahuluan. Selaras dengan kemajuan Malaysia, pelbagai kemudahan telah disediakan. Antaranya, penggunaan kad kredit. Namun, penggunaan kad kredit juga mendatangkan pelbagai implikasi negatif. Mari kita tulis pendahuluan yang lengkap. Setelah menjangkau usia 58 tahun merdeka, imej Malaysia semakin bersinar di persada dunia. Malaysia yang sudah berusia lebih setengah abad sudah mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain.
Rakyat Malaysia pula sudah semakin bijak mengatur kehidupan mereka dengan lebih sempurna. Kini, negara kita dilanda satu trend, iaitu budaya penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat. Walaupun begitu, timbul masalah besar apabila sesetengah daripada pengguna kad kredit tidak dapat mendisiplinkan diri ketika menggunakan kad kredit. Mereka tidak dapat mengawal pembelian dan berbelanja tanpa had. Oleh hal yang demikian, situasi ini sudah tentulah memberikan pelbagai implikasi, khususnya kepada sektor ekonomi negara. Baiklah, kita lihat karangan kita semula. Ada frasa menarik, ungkapan menarik, isi yang matang dan menarik. Ini resipi yang lengkap untuk pendahuluan sesebuah karangan. Sekarang kita tulis perenggan isi. Kita ke perenggan isi pertama. Penggunaan kad kredit juga boleh menyebabkan seseorang itu bersikap boros semasa berbelanja. Jangan lupa aplikasikan FHC iaitu fakta, huraian, contoh. Mari kita tengok perenggan isi pertama. Antara implikasi negatif penggunaan kad kredit ialah pemilik terdedah dengan sikap boros dan berbelanja mengikut hawa nafsu. Mereka tidak sedar bahawa penggunaan kad kredit bukanlah penyelesaian masalah yang terakhir. Kebanyakan pengguna kad kredit menganggap seseorang yang memiliki kad kredit mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian, semakin banyak kad kredit yang dimiliki, semakin tinggilah status seseorang itu. Di samping itu, sikap boros yang dimiliki pemilik kad kredit akan menimbulkan stigma negatif dalam kalangan masyarakat. Penggunaan kad kredit secara tidak terkawal dan berbelanja mengikut cita rasa memberikan indikator bahawa pengguna itu tidak bijak berbelanja, malah tertipu dengan kehendak hawa nafsu. Setiap fakta atau isi perlu disertakan dengan huraian dan contoh yang matang dan relevan. Mari kita lihat perenggan kedua. Di samping itu, terdapat juga kesan negatif penggunaan kad kredit yang lain, iaitu pengguna terdedah dengan isu hutang. Walaupun isu ini nampak remeh, namun perkara seperti ini seharusnya dielakkan daripada terus berluasa. Pemilik kad kredit yang tidak berdisiplin akan menggunakan kemudahan ini untuk berbelanja melebihi kemampuan. Apabila mereka mengamalkan sikap biar papa asal bergaya, sudah tentu mereka akan dibebani dengan pelbagai hutang akibat penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Mereka mungkin membeli pelbagai barangan mengikut kehendak hati seperti kelengkapan rumah, aksesori kenderaan, keperluan peribadi dan sebagainya. Sikap buruk iaitu mengikut hawa nafsu ini akan menyebabkan pemilik kad kredit terus berhutang dan mungkin akan sampai ke suatu tahap mereka sudah tidak mampu membayarnya lagi. Baiklah, lengkapkan karangan dengan penggunaan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Di samping itu, kita menulis secara bersistematik iaitu kita menulis fakta, diikuti dengan huraian dan contoh. Kita lihat cadangan isi untuk perenggan ketiga. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menimbulkan isu-isu dalam masyarakat seperti isu berhutang dengan ceti haram. Kita ke perenggan isi ketiga. Selain itu, penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan mendorong isu-isu lain seperti isu berhutang dengan ceti haram bagi melangsaikan hutang dengan bank yang tertangguh. Sikap gali lubang tutup lubang ini akan menimbulkan kesengsaraan kepada pemilik kad kredit. Telah terbukti banyak kes yang terpapar di media masa berkaitan dengan isu hutang dengan ceti haram untuk melunaskan hutang kad kredit. Situasi ini akan bertambah runcing apabila hutang dengan ceti haram juga tidak dapat dilangsaikan hingga menyebabkan keselamatan diri dan keluarga terganggu. Oleh itu, pemilik kad kredit hendaklah berbelanja mengikut keperluan dan bukannya mengikut kehendak.
Pengguna yang bijak ialah pengguna yang menggunakan kad kredit dengan bijaksana. Perhatikan karangan kita. Terdapat fakta diikuti dengan huraian dan contoh. Lengkapkan karangan dengan penggunaan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Secara tidak langsung, kita sudah menulis perenggan secara bersistematik. Lihat bagaimana FHC boleh membantu anda untuk mengeluarkan idea yang matang. Jom kita tengok isi perenggan keempat. Pengguna tidak perlu membawa duit tunai. Mari kita lihat perenggan keempat yang lengkap. Selain itu, kad kredit juga membawa implikasi positif kepada kita iaitu penggunanya tidak perlu membawa wang tunai yang banyak semasa membeli belah. Hal ini demikian kerana membeli belah secara tunai sebenarnya mengundang risiko seperti kehilangan wang tunai ataupun kecurian. Maka, pengguna kad kredit sudah pasti akan berasa selamat dan yakin ketika membeli belah. Pengguna kad kredit yang pandai dan berhemah pasti akan dapat menguruskan diri dengan selamat dan bijaksana. Bak kata peribahasa Melayu, kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran menggunakan kad kredit. Ini merupakan kaedah yang paling sesuai sekiranya kita bercadang untuk membeli barangan yang bernilai tinggi seperti perabot dan kelengkapan rumah yang lain. Sekali lagi, perhatikan karangan kita. Terdapat fakta diikuti dengan huraian dan contoh. Lengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Secara tidak langsung, kita sudah menulis perenggan secara bersistematik. Kita sudah menyiapkan 4 daripada 5 isi karangan kita. Mari kita siapkan perenggan isi yang terakhir. Pengguna dapat menggunakan kad kredit semasa kecemasan. Kita teruskan dengan perenggan yang lengkap. Implikasi terakhir berhubung penggunaan kad kredit ialah kita dapat menggunakan kad kredit tersebut dalam keadaan kecemasan. Kita tidak dapat menjangkakan sebarang musibah yang mungkin akan menimpa diri kita. Dalam keadaan tersebut, berkemungkinan besar kita akan memerlukan duit yang banyak. Kad kredit boleh dijadikan sebagai pilihan dalam keadaan tersebut. Bak kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kad kredit boleh digunakan ketika menghadapi keadaan sedemikian. Sewaktu ditimpa kemalangan dan memerlukan rawatan yang rapi, hospital swasta akan menjadi pilihan individu yang berkenaan. Dalam aspek kos rawatannya yang tinggi, kita dapat menggunakan kad kredit untuk melangsaikan kos tersebut. Kita lihat fakta dalam perenggan ini. Seterusnya, huraian dan contoh. Karangan kita juga mempunyai penanda wacana dan ungkapan yang menarik serta peribahasa. Idea untuk penulisan penutupan. Secara tuntasnya, setiap individu khususnya pemilik-pemilik kad kredit haruslah menggunakan kad kredit dengan bijak supaya kehidupan seharian tidak dibebani hutang. Mari kita lihat perenggan yang lengkap. Secara tuntasnya, masyarakat haruslah bijak dan matang dalam penggunaan kad kredit. Kad kredit bukanlah alat untuk menunjukkan kemewahan tetapi seharusnya digunakan untuk keperluan yang terdesak. Disiplin kendiri harus dimantapkan agar isu muflis akibat kad kredit dapat diatasi. Pihak media massa sepatutnya mengewawarkan keburukan dan penyalahgunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat dijadikan pedoman. Jika semua pihak bersatu hati bagi au dengan tebing, maka masalah penyalahgunaan kad kredit akan dapat dikurangkan dalam kalangan masyarakat. Setiap penutup karangan mesti didahulukan dengan penanda wacana seperti secara tuntasnya atau kesimpulannya. Markah lebih akan diberikan jika anda boleh selitkan beberapa peribahasa atau pepatah yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Jom tengok karangan lengkap.
banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan. Ingat karangan, ingat FHC. Semoga berjaya. Hai, salam sejahtera. Anda suka berbahas? Pernahkah anda menyaksikan pertandingan perbahasan di sekolah? Hari ini kita akan belajar satu lagi jenis karangan umum yang mungkin akan ditanya dalam soalan bahagian B, kertas 1, Bahasa Melayu SPM, iaitu karangan jenis perbahasan. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 100 markah. Anda boleh cuba sedaya upaya untuk menguasai topik karangan. Karangan jenis perbahasan memerlukan isi dalam bentuk hujah, sama ada menyokong atau membangkang sesuatu tajuk, memberikan pandangan, pendapat dan ulasan kepada tajuk yang diberikan. Sama ada anda menyokong atau membangkang sesuatu topik, pendirian anda mesti tetap. Maksudnya, jika anda menyokong daripada permulaan hingga akhir penulisan, hujah-hujah yang diberikan mestilah hujah yang menyokong tajuk itu. Begitulah juga sebaliknya. Karangan perbahasan terbahagi kepada dua jenis atau situasi yang utama, iaitu membahaskan tajuk atau isi, bukan pertandingan, dan perbahasan untuk pertandingan. Apakah perbezaan antara kedua-dua karangan ini? Cuba tengok. Ciri-ciri karangan perbahasan bukan untuk pertandingan membahaskan tajuk atau isu ialah tidak perlu memasukkan kata alu-aluan, definisi tajuk perlu dinyatakan selengkapnya dan diolah dengan tepat. Ciri-ciri karangan perbahasan untuk pertandingan masih sama seperti di atas, tetapi mesti ditambah dengan kata alu-aluan mengikut protokol hadirin dalam majlis tersebut, kata-kata penghadap majlis, audience, kata-kata penutupan. Hujah-hujah yang diberikan mesti berunsur perdebatan. Terdapat 3 orang pembahas untuk satu-satu pihak. Kita jangan buang masa. Jom ke segmen latihan. Pertama sekali, baca dan fahamkan aspek yang dikendaki oleh soalan. Penglibatan remaja dalam gejala sosial disebabkan pengaruh media massa yang banyak memaparkan elemen yang negatif. Bahaskan pernyataan di atas. Fahami betul-betul arahan soalan. Soalan hanya meminta anda membahaskan isu. Jadi ini bukan karangan perbahasan untuk pertandingan. Maka anda tidak perlu memasukkan kata alu-aluan. Bagi mengelakkan karangan yang terpesong, kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tema atau tugasan, penglibatan remaja dalam gejala sosial. Kata kunci, pengaruh media massa yang banyak memaparkan elemen yang negatif ialah punca. Format, karangan umum jenis perbahasan, bukan pertandingan. Jangan tergopoh gapah sewaktu menulis karangan. Mari kita buat rangka karangannya supaya mudah untuk kita kembangkan isi. Pendahuluan. Remaja merupakan aset negara yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Penglibatan remaja dalam gejala sosial membimbangkan banyak pihak. Cadangan isi. Media massa seperti televisyen, majalah dan akhbar banyak memaparkan bahan-bahan yang mengandungi unsur hedonisme. Pengusaha yang berkaitan dengan media massa lebih mengutamakan keuntungan kebendaan bukannya kepentingan sosial. Namun, bukan media massa sahaja, malah ibu bapa juga turut dipersalahkan kerana tidak menitik beratkan pendidikan agama dan moral. Media hiburan khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Sikap masyarakat kini yang bagaikan enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing juga menyebabkan gejala sosial semakin meningkat.
Penutup, media massa bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan pembabitkan remaja dalam gejala sosial. Terdapat faktor-faktor lain yang turut bertanggungjawab ke atas masalah yang membimbangkan ini. Ingat ya, pendahuluan yang baik sangat penting kerana pendahuluan merupakan perkara pertama yang akan dinilai oleh pemeriksa. Jom kita lihat contoh pendahuluan yang cemerlang berdasarkan rangka karangan. Pendahuluan. Remaja merupakan aset negara yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Pelibatan remaja dalam gejala sosial membimbangkan banyak pihak. Mari kita tulis perenggan pendahuluan yang penuh. Remaja merupakan tonggak utama dalam menentukan kemajuan dan kestabilan sesebuah negara. Ada pendapat yang mengatakan bahawa keadaan di dalam sebuah negara pada masa hadapan dapat dilihat melalui keadaan generasi mudanya yang ada pada masa kini. Memandangkan hal demikian, penglibatan remaja dalam gejala sosial yang semakin meningkat amat membimbangkan banyak pihak kerana remaja merupakan aset negara yang amat berharga. Dalam hal ini, ada pendapat yang menyalahkan pihak media massa sebagai faktor penyebab. Pendapat ini mungkin ada kebenarannya. Pendahuluan yang mantap beginilah yang mampu menarik hati pembaca, khasnya pemeriksa. Lengkap dengan kosakata yang luas, penanda wacana serta mengemukakan isi yang matang dan menarik. Sekarang bolehlah kita mulakan dengan perenggan isi yang pertama. Karangan jenis perbahasan memerlukan anda membahaskan atau mengolah isi dengan tepat. Jadi, pastikan anda mengemukakan idea yang logik dan bernas. Isi pertama, media massa seperti televisyen, majalah dan akhbar banyak memaparkan bahan-bahan yang mengandungi unsur hedonisme. Antara faktor yang dikaitkan dengan media massa ialah bahan-bahan yang dipaparkan banyak mengandungi unsur hedonisme atau bahan yang hanya mementingkan keseronokan duniawi semata-mata. Siaran televisyen misalnya banyak menayangkan drama serta filem yang mengandungi unsur-unsur ganas dan lucah. Apatah lagi pada masa ini, stesen-stesen televisyen seakan-akan berlumba-lumba untuk menayangkan drama yang diimport dari luar. Dalam hal ini, drama-drama tersebut banyak menyelipkan unsur-unsur yang bertentangan dengan norma serta budaya ketimuran seperti hubungan seks sebelum nikah, keruntuhan institusi keluarga dan kegiatan kongsi gelap atau gangsterisme. Jika situasi seperti ini dibiarkan sahaja, sudah tentu hal ini akan mempengaruhi remaja kita yang memang mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Sebaliknya, amalan murni serta adat resam dianggap sebagai sesuatu yang lapuk, kolot dan ketinggalan zaman. Cuba lihat, setiap fakta atau isi disertakan dengan huraian dan contoh yang matang dan relevan. Perenggan ini juga lengkap dengan penanda wacana dan menggunakan kosakata yang meluas. Kita ke perenggan isi kedua pula. Jangan lupa FHC. Setiap fakta mesti disertai dengan huraian dan contoh yang relevan. Isi 2. Pengusaha yang berkaitan dengan media massa lebih mengutamakan keuntungan kebendaan bukannya kepentingan sosial. Mulakan perenggan isi yang baharu dengan penanda wacana sebagai kesinambungan isi. Di samping itu, pengusaha-pengusaha media massa sekarang berlumba-lumba untuk memikat hati penonton, terutamanya pihak swasta. Dalam hal ini, kebanyakan pengusaha media massa lebih mementingkan keuntungan dari segi habuan wang ringgit sahaja. Sikap seperti Ernau dalam Belukar melepaskan pucuk masing-masing ini telah menyebabkan nilai-nilai murni dan ketimuran. Kini sudah menjadi kebiasaan bagi sesetengah stesen penyiaran yang menerbitkan rancangan berbentuk realiti serta melibatkan undian melalui SMS. Apabila dikaji dan diteliti, kebanyakan pengundinya adalah dalam kalangan remaja. Situasi ini sudah tentu memburukkan masalah sosial dalam kalangan remaja. Satu perenggan isi yang cemerlang. Fakta dihuraikan dengan baik beserta contoh yang relevan. Terdapat juga penggunaan rangkai kata yang menarik. Kita ke perenggan isi yang ketiga pula. Namun, bukan media massa sahaja. Kita ke perenggan isi ketiga pula.
Isi 3. Namun bukan media massa sahaja, malah ibu bapa juga turut dipersalahkan kerana tidak menitik beratkan pendidikan agama dan moral. Namun begitu, kita tidak boleh menyalahkan elemen media massa sahaja. Terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan remaja kita terjebak ke dalam kancah gejala sosial. Antaranya ialah sikap ibu bapa. Kini, kebanyakan daripada ibu bapa terpaksa bekerja bagi menampung kos hidup yang semakin meningkat dan menekan. Apatah lagi dengan kenaikan harga bahan api dan kos barangan keperluan dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, ada sesetengah ibu bapa yang tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap penjagaan anak-anak mereka. Malah, ada sesetengahnya yang menyerahkan soal penjagaan ini kepada orang gaji masing-masing. Hal ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada sesetengah remaja. Ya, setiap fakta mesti mempunyai huraian dan contoh. Lengkapkan dengan penanda wacana. Selain itu, isi yang matang dan menarik juga dikemukakan. Jom ke perenggan isi keempat pula. Isi 4, media hiburan, khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Selain itu, terdapat media hiburan khususnya media cetak seperti majalah yang lebih mengagung-agungkan artis luar berbanding artis tempatan. Artis luar dijulang sebagai idola dan ikon dalam kalangan remaja. Sedangkan kebanyakan artis luar khususnya dari Barat mengamalkan cara hidup yang amat ironi jika dibandingkan dengan nilai-nilai ketimuran. Keadaan ini sudah tentu memberikan impak negatif terhadap golongan remaja. Apatah lagi jika iman golongan remaja hanya senipis kulit bawah. Baru-baru ini, kita didedahkan dengan wujudnya kumpulan black metal. Tahukah kita daripada mana remaja black metal memperoleh sumber-sumber inspirasi mereka itu? Sudah tentu melalui majalah-majalah black metal yang dimuat turun melalui internet dan disebarkan menerusi ahli kumpulan mereka. Oleh itu, jelaslah betapa buruknya pengaruh negatif yang disebabkan oleh media massa. Ya, setiap fakta yang ditulis disertakan dengan huraian dan contoh, lengkap dengan penanda wacana. Selain itu, isi yang matang dan menarik juga dikemukakan. Tiba ke perenggan isi yang terakhir. Isi 5. Sikap masyarakat kini yang bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing juga menyebabkan gejala sosial semakin meningkat. Seterusnya, sikap masyarakat kini juga boleh menjadi penyumbang kepada peningkatan jumlah remaja dalam gejala sosial. Seperti yang dimaklumkan tadi, kehidupan yang semakin menekan ini telah menyebabkan ahli masyarakat terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sikap ambil peduli seperti menjaga tepi kain orang tidak lagi diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Dengan situasi ini, remaja berasa bebas untuk melakukan apa-apa sahaja kerana tiada orang yang akan menegurnya. Setiap nafsi-nafsi ini telah menyebabkan remaja semakin berani menunjukkan kelakuan tidak senonoh mereka secara terang-terangan dan tanpa segan silu. Jika pada masa dulu setiap ahli masyarakat menjadi mata dan telinga demi memelihara maruah anak buahnya, namun kini amalan murni seperti itu sudah tidak lagi diamalkan kerana takut dianggap sebagai penyibuk. Jika keadaan seperti ini berterusan, masalah sosial dalam kalangan remaja semakin sukar untuk dibendung. Ya, setiap fakta mesti mempunyai huraian dan contoh. Penggunaan frasa menarik seperti peribahasa akan menambahkan markah karangan anda. Dah bersedia ke perenggan penutupan? Mari kita lihat contoh penutupan karangan jenis perbahasan yang baik. Penutupan. Media massa bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan pembabitan remaja dalam gejala sosial. Terdapat faktor-faktor lain yang turut bertanggungjawab terhadap masalah yang membimbangkan ini. Tuntasnya, pihak media massa tidak harus dipersalahkan secara mutlak sebagai penyebab kepada peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Setiap ahli masyarakat, pihak kerajaan dan pihak swasta harus menghentikan sikap saling menuding jari. Sebaliknya, harus sama-sama menggembleng tenaga untuk membanteras gejala sosial dalam kalangan remaja. Kita percaya dengan wujudnya rantaian kerjasama ini, remaja yang merupakan permata ibu pertiwi akan dapat diselamatkan, sekaligus dapat melonjakkan imej negara di pentas dunia.
Inilah yang dikatakan penutupan yang baik, lengkap dengan penada wacana, frasa menarik dan kosakata yang luas. Mari kita lihat contoh karangan yang lengkap. Banyakkan membaca untuk menambahkan pengetahuan dalam kosakata. Selamat mengulang kaji. Salam sejahtera. Dengan adanya teknologi seperti internet, kita boleh mendapat pelbagai maklumat dan rencana dari seluruh dunia dengan satu klik sahaja. Topik kita pada kali ini ada kaitan dengan rencana. Hari ini kita akan belajar satu lagi jenis karangan umum yang mungkin akan ditanya dalam soalan bahagian B, kertas 1, Bahasa Melayu SPM, iaitu karangan jenis rencana. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini sahaja ialah 100 markah. Jadi berusahalah untuk menulis karangan yang cemerlang. Karangan jenis rencana akan memberikan penerangan tentang sesuatu peristiwa yang benar-benar berlaku atau isu semasa. Oleh itu, setiap isi atau fakta yang dikemukakan mestilah betul dan logik. Karangan jenis rencana merupakan karangan yang agak popular ditanyakan dalam soalan peperiksaan. Format untuk karangan jenis rencana mudah sahaja. Pertama, menulis tajuk rencana. Kedua, menulis nama pengarang. Mari kita lihat format karangan jenis rencana dengan lebih jelas. Tajuk rencana perlu ditulis dengan lengkap di tengah-tengah muka surat. Huruf awal pada setiap kata dalam tajuk hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kemudian, nama pengarang ditulis di bawah tajuk rencana dengan melengkaui 1 atau 2 baris. Jangan buang masa lagi. Kita ke segmen latihan. Baca arahan soalan dengan teliti dan fahami apa yang dikehendaki. Anda diminta untuk menulis satu rencana yang akan dimuatkan dalam majalah sekolah. Tajuk rencana tersebut ialah Remaja Pewaris Jati Diri Kepimpinan Negara. Tulis rencana tersebut selengkapnya. Sebelum mula menulis karangan, sediakan dahulu rangka karangan agar anda mudah untuk kembangkan isi. Masa pun boleh dijimatkan. Mari kita lihat rangka karangan yang dicadangkan. Pendahuluan mengimbau usia kemerdekaan negara yang ke-58 tahun dan peranan remaja selaku pewaris kepimpinan negara. Cadangan isi. Takrif. Jati diri merujuk Kamus Dewan iaitu kesetiaan dan keyakinan kepada semangat yang berprinsip. 2. Ketamadunan sesuatu bangsa atau memiliki ilmu dan maklumat remaja yang berjaya ialah remaja yang memahami kedua-duanya. Ketiga, remaja yang mempunyai jati diri dapat membezakan pengaruh budaya dan daerah barat. Keempat, remaja perlu melengkapkan diri dengan ilmu yang dapat mempertahankan cara pemimpin hari ini berfikir dan bertindak. Kelima, remaja hari ini perlu menolak budaya negatif yang menular dalam negara. Penutupan, graduan IPT perlu memikul tanggungjawab ini kerana mereka lah pewaris kepimpinan negara yang ideal.
Pastikan format karangan jenis rencana ditulis dengan betul. Mula-mula, tulis tajuk rencana yang lengkap di tengah-tengah muka surat. Ingat ya, huruf awal setiap perkataan dalam tajuk mestilah ditulis dalam huruf besar. Remaja Pewaris Jati Diri Kepimpinan Negara oleh Khatijah binti Ahmad. Pendahuluan mengimbau usia kemerdekaan negara yang ke-58 tahun dan peranan remaja selaku pewaris kepimpinan negara. Pendahuluan sesebuah karangan harus menarik perhatian pembaca, khususnya pemeriksa, supaya pemeriksa berminat untuk terus membacanya sehingga habis. Tahun 2015 merupakan tahun ke-58 negara kita menikmati erti kemerdekaan. Kemerdekaan yang dikecapi ini telah banyak menyumbang ke arah pembangunan material dan pembangunan modal insan negara Malaysia. Usia setengah abad itu perlu dilihat dari aspek kesinambungan kepimpinan negara yang cemerlang dan disegani. Hal ini bermakna generasi baharu hari ini tidak boleh mensia-siakan jasa pemimpin dahulu yang telah membuka jalan ke arah kemajuan Malaysia. Hal ini bermakna juga generasi baru khususnya remaja perlu sedar bahawa untuk mempertahankan kemerdekaan adalah lebih sukar daripada menuntut kemerdekaan daripada penjajahan. Mengapakah pendahuluan ini dikatakan cemerlang? Ya, lengkap dengan penanda wacana, kosakata luas diselitkan dan isi yang dikemukakan juga matang dan menarik. Sekarang mari kita hasilkan perengan isi yang pertama. Isi 1. Takrif jati diri merujuk Kamus Dewan iaitu kesetiaan dan keyakinan kepada semangat yang berprinsip. Karangan jenis rencana mengandungi laporan atau ulasan terperinci berkaitan sesuatu isu atau perkara. Jadi, huraikan isi karangan anda dengan jelas. Ingat FHC, setiap fakta mesti disertakan dengan huraian dan juga contoh. Merujuk Kamus Dewan, perkataan jati diri secara umumnya merujuk individu yang mempunyai kepribadian yang murni, suci, tulen dan kuat berpegang pada tradisi. Daripada maksud ini, jati diri boleh merujuk semangat kental dan semangat juang yang tinggi yang terdapat dalam diri seseorang. Seseorang yang kuat jati dirinya dengan sendiri akan menentukan ketulenan pemikiran dan tindakan yang dilakukan. Oleh itu, remaja hari ini harus sedar akan jati diri mereka supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya dan dakwah barat. Jati diri seseorang akan bertambah kuat sekiranya dapat diseimbangkan dengan ilmu. Perenggan isi pertama yang baik. Fakta disertai dengan huraian dan contoh. Selain itu, terdapat juga penggunaan kosakata luas. Mari kita lihat perenggan kedua. Isi 2. Ketamadunan sesuatu bangsa perlu memiliki ilmu dan maklumat. Remaja yang berjaya ialah remaja yang dapat memahami kedua-duanya. Dalam konteks ketamadunan manusia, ilmu yang baik akan menjadikan diri, masyarakat dan negara juga baik. Oleh itu, ilmu sebenarnya berbeza daripada maklumat. Mengambil contoh ini sebagai andaian, individu berilmu ialah insan yang berpengetahuan serta tahu akan satu-satu perkara. Manusia yang berilmu dalam pelbagai disiplin akan dapat membezakan maklumat yang benar, sahih dan tepat daripada maklumat yang palsu, bohong dan berunsurkan fitnah. Oleh yang demikian, maklumat ialah berita yang tidak sahih kebenarannya. Untuk menjadi remaja yang cemerlang, mereka perlulah memahami sesuatu berita itu, sama ada berita yang didengari itu ilmu atau maklumat. Sungguh pun ilmu berbeza daripada maklumat, tetapi kedua-duanya saling memerlukan dan bertindak secara timbal balik. Ibarat peribahasa Melayu, bagai au dengan tebing, begitu jugalah perkiraan antara ilmu dengan maklumat.
Jangan lupa gunakan penanda wacana untuk kesinambungan ayat. Kosakata menarik dan ungkapan menarik juga boleh diselitkan. Ingat ya, sesebuah rencana mesti mempunyai isi yang matang dan menarik. Satu lagi perangai isi yang cemerlang. Mari kita ke perangai isi ketiga. Ingat FHC, huraikan setiap fakta dengan baik berserta contoh. Mesej remaja sebagai pewaris jati diri kepimpinan negara ialah golongan muda tidak boleh mengambil tindakan dengan sesuka hati tanpa melihat tamadun sesuatu bangsa dan negara. Negara kita yang mempunyai majoriti penduduk orang Melayu dengan budaya cara berfikir sendiri. Oleh hal yang demikian, hal-hal inilah perlu menjadi dasar dan ikutan. Perbuatan meniru pemikiran orang luar bermakna remaja tidak mempunyai jati diri. Kegagalan mematuhi prinsip jati diri inilah yang menyebabkan remaja hari ini rosak di asap budaya. Budaya mak rempit, bosia, bojan dan pang bukan budaya Melayu yang kini jika tidak dibendung akan menghancurkan negara. Kita semak perenggan ketiga ini. Dilengkapi dengan FHC, fakta, huraian dan contoh. Seterusnya, karangan ini juga diselitkan dengan penanda wacana untuk kesinambungan ayat. Ya, satu lagi perenggan isi yang cemerlang. Seterusnya, perenggan isi keempat. Isi 4. Remaja perlu melengkapkan diri dengan ilmu yang dapat mempertahankan cara pemimpin hari ini berfikir dan bertindak. Kita perlu sedar, biar segah mana sekalipun maklumat yang hadir dalam diri seseorang remaja itu pula perlu bijak membuat pilihan kemudian menentukan sama ada kandungannya palsu, mesejnya keliru dan pengajarannya kaku atau sebaliknya. Maklumat begini tidak lebih daripada perasaan atau syak yang boleh menyebabkan remaja kecundang atau gagal dalam usaha mewarisi kepimpinan negara. Oleh sebab rata-rata generasi remaja kini kurang berilmu dan mempunyai pengetahuan asas, maka gejala tidak sihat seperti ponteng sekolah, tidak menghormati orang tua dan sebagainya berlaku di mana-mana. Kekurangan ilmu sejarah negara dan bangsa menyebabkan remaja hari ini kehilangan jati diri dan sukar dikawal. Keadaan ini mencerminkan wajah kepimpinan masa hadapan negara. Satu perangai isi yang cemerlang, lengkap dengan kosakata luas dan frasa menarik. Isinya juga matang dan menarik. Fakta juga dihuraikan dengan baik dan diberikan contoh. Kita ke perangai isi yang ke-5. Isi 5. Remaja hari ini perlu menolak budaya negatif yang menular di dalam negara. Begitulah perlunya proses pembudayaan ilmu dalam kalangan generasi muda. Remaja hari ini perlu berpaksi kepada pencarian ilmu yang benar daripada pelbagai sumber. Bagi tujuan kepimpinan negara, pencarian ilmu dalam kalangan remaja memerlukan disiplin pemikiran yang tinggi. Inilah latihan dan persediaan yang bertolak daripada prinsip jati diri supaya wajah negara hari ini dapat dikekalkan selama-lamanya. Remaja perlu menanamkan kesedaran dalam diri mereka bahawa mereka ialah aset negara yang penting dan di bahu mereka lah terletaknya tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang. Kita semak perenggan isi yang terakhir ini. Seperti perenggan-perenggan terdahulu, dilengkapi dengan FHC, fakta, huraian dan contoh. Seterusnya, karangan kita juga diselitkan kosakata menarik dan ungkapan menarik menjadikan karangan kita lebih menarik. Satu lagi perenggan isi yang cemerlang. Ya, penggunaan frasa menarik dan kosakata luas boleh menambahkan markah anda.
Sekarang, bolehlah kita hasilkan pula penutupan karangan. Graduan RPT perlu memikul tanggungjawab ini kerana mereka lah pewaris kepimpinan negara yang ideal. Penutupan karangan yang baik ialah perenggan yang boleh memberikan kesimpulan yang baik tentang isi-isi yang dikemukakan. Jangan lupa selitkan ayat cadangan, perlu, harus, hendak dan sebagainya, serta ayat harapan tentang isu yang dibincangkan. Kesimpulannya, remaja sebagai pewaris kepimpinan masa depan negara perlu mempunyai jati diri yang berpaksi kepada adat budaya bangsa dan mempertahankan maruah negara. Kelahiran banyak graduan berilmu yang dihasilkan oleh IPT perlu benar-benar bermutu dan bermakna. Mereka inilah yang bakal mewarisi dan mempertahankan kecemerlangan negara yang terukir indah di persada dunia. Di tangan mereka jugalah hala tuju negara ditentukan. Jika prinsip peribahasa Melayu iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya dapat dilaksanakan, sudah tentu kita akan melihat kepimpinan negara yang cemerlang. Untuk mendapatkan markah cemerlang, selitkan ungkapan menarik seperti frasa menarik dan peribahasa. Baiklah, mari kita lihat karangan jenis rencana yang telah lengkap. Banyakkan membaca untuk menambahkan pengetahuan anda tentang isu-isu semasa. Selamat mengulang kaji!